Salam dan salam sejahtera dan pencerahan saya berkenaan dengan kenyataan yang dikeluarkan oleh Ahli Parlimen Arau, iaitu Datuk Seri Sahidan Kasim, yang mendakwa ada usaha agar kabinet tak bertahan lama. Dan apa yang saya lihat di sini daripada kenyataan media yang dibuat oleh beliau, yang mana dia kata kita bersyukur petanda yang baik sekarang ini ialah sokongan kepada PN luar biasa. Dan dalam sidang media itu juga dia berkata, memberi gambaran betapa kabinet Perdana Menteri Anwar Ibrahim tidak akan bertahan lama. Dan di sini juga dia mengkritik tentang jemaah kabinet, jemaah menteri yang mana diumumkan Datuk Seri Anwar Ibrahim, yang mana terdiri daripada mereka yang tiada pengalaman dan kurang kepakaran. Ini adalah kenyataan yang dikeluarkan. Yang pertama katanya kurang kepakaran pada pandangan mereka. Itu sebab mereka terpaksa lantik orang kalah untuk jadi menteri. Padahal orang kalah ini orang yang sudah tidak dapat kepercayaan rakyat, tidak wajar kepimpinan lagi. Dia jadi pengikut sudahlah ataupun jadi senator biasa. Dan apa yang dikatakan di sini, ahli parlimen ramai yang hebat tetapi tak nak dilantik di kalangan UMNO dan DAP untuk menerajui kementerian penting, tetapi mungkin di Anwar anggap mereka ini tidak pandai ataupun tidak pakar hingga terpaksa melantik mereka yang kalah, kata Sahidan yang merupakan bekas pimpinan UMNO. Dan dia juga menyifatkan pelantikan 4 menteri itu senator sebagai tidak wajar. Saya tengok kawan-kawan di kalangan dalam UMNO kasihan mereka. Tapi jangan bimbang, kalau mereka tak percaya datanglah kepada PN. Kami akan percayakan mereka, ujar Sahidan dalam kenyataan medianya. Jadi apa yang saya lihat di sini, kenyataan daripada Datuk Seri Sahidan Kasim ni, dia faham, dia tahu bahawa untuk nak menubuhkan kerajaan itu perlu ahli parlimen daripada kumpulan parti, iaitu kalau Barisan Nasional kita tahu N Block, yang mana kita selalu cerita tentang N Block. Tetapi dalam waktu yang sama dia mengatakan bahawa jangan bimbang kalau mereka tak percaya, tidak dipercayai lagi, datanglah kepada PN. Ini bermaksud ahli parlimen itu boleh saja datang kalau tak nak menyokong kepada kerajaan yang ada hari ini. Tetapi dia juga akan dipecat daripada parti, ataupun yang kita tahu kalau mengikut RUU NT lompat parti, maka kelayakan dia sebagai ahli parlimen juga akan segera gugur dan akhirnya terpaksa membuat satu lagi pilihan raya kecil di kawasan itu. Jadi saya rasa ahli parlimen yang menang tidak akan mengambil risiko di situ. Itu yang Datuk Seri Sahidan Kasim kena tahu. Dan apa yang saya lihat daripada apa yang PN ni nak buat, mereka adalah kumpulan parti yang suka mencuri ahli parlimen, yang mana suka menyogok jawatan. Dan apa yang kita lihat di sini, untuk dia nak mempertikaikan yang kalah yang menang, ini adalah keputusan parti ataupun keputusan kerajaan perpaduan, yang mana mereka ada mesyuarat, mereka ada perbincangan mereka untuk mereka nak lantik 4 orang senator ini. Jika yang dimaksudkan itu Tengku Zabrul, saya sebagai rakyat biasa juga tidak bersetuju. Tetapi mungkin ada kepentingan yang lebih baik jika Tengku Zabrul itu dilantik. Berbeza dengan orang seperti Datuk Seri Sahidan Kasim ini, selama ini duduk dalam politik, begitu lama duduk dalam memegang menteri, tetapi kerjanya sia-sia pada saya. Sehingga kan beliau menjadi menteri yang terakhir ini pun kita tak tahu apa yang beliau buat, adakah hanya makan gaji buta. Ini adalah satu yang kita juga boleh lihat. Hari ini apabila dia pula bertanding, dia begitu lama dalam UMNO, akhirnya apabila tidak diberi ruang untuk bertanding, akhirnya tiba-tiba bertanding dengan menggunakan logo Perikatan Nasional. Ini mengelirukan. Jadi orang seperti Datuk Seri Sahidan Kasim ini juga tidak memberi manfaat kepada negara. Dia hanya kepada kepentingan pribadi saja. Politiknya duduk dalam UMNO begitu lama, dia membelakangi UMNO itu sendiri demi kepuasan dia. Kalau saya sebagai Datuk Seri Sahidan Kasim, apabila saya tidak lagi diberi ruang untuk bertanding, kenapa tidak memberi ruang kepada anak muda? Kenapa kita nak lagi bertanding dengan tiket parti lain? Sedangkan perjuangan UMNO yang kamu laung-laungkan selama ini begitu gah sekali, akhirnya kamu membelakangi. Kalau kamu tidak suka kepimpinan UMNO, kamu keluar, kamu tidak sepatutnya membuat perkara iaitu seolah-olah membelakangi parti kamu sendiri sehingga bertanding dengan menggunakan logo parti lain. Ini pada saya tidak ada
yang terbaik lah daripada seorang ahli politik, contoh yang tidak boleh diguna pakai oleh kepimpinan muda untuk dilihat. Jadi apabila dia mengatakan ahli parlimen ramai yang hebat tetapi tak dilantik di kalangan UMNO dan DAP, ini adalah yang kerajaan perpaduan ini juga harus lihat. Dulu kita melantik pimpinan-pimpinan yang kita lihat lebih baik yang daripada kalangan DAP, akhirnya mendapat kritikan yang begitu hebat daripada Parti PAS, yang mana sekarang ni Datuk Seri Shahidan Kasim bersekongkol sama dengan PAS. Jadi nanti ini akan menjadi bahan lagi. Jadi apa nak buat, kita terpaksa kerana ini kerajaan perpaduan, bukan kerajaan Pakatan Harapan. Jadi ambillah mana yang patut. Begitu juga, tidakkanlah semua menteri-menteri yang kita nak lantik itu harusnya daripada satu parti, ataupun walaupun kita daripada komponen parti mempunyai ramai yang mempunyai kebolehan, bekas-bekas menteri pun ramai. Tetapi kadang-kala perlu juga beri ruang kepada pemimpin-pemimpin muda untuk menerajui. Contohnya seperti Nick Nazmi yang baru pertama kali memegang jawatan sebagai menteri penuh, dan juga wanita PKR juga begitu. Jadi ini adalah amat penting supaya ada reform di situ. Bukan kita nak letak tokoh-tokoh lama. Kalau tokoh lama seperti Datuk Seri Shahidan Kasim ni buat apa? Masuk mahkamah nanti mulalah dia membebel dekat mahkamah, masuk dalam parlimen. Dia membebel dalam parlimen atas apa-apa yang tidak manfaat kepada negara juga tidak guna. Jadi pada saya tidak ada kewajaran. Tetapi satu perkara, apabila dia menyebut isu bahawa memberi gambaran betapa Kabinet Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim tidak bertahan lama ini perlu kita ambil take note ya. Kerana perkara yang dia cakap ini boleh merosakkan keharmonian ekonomi, boleh merosakkan kita punya politik negara. Kalau orang seperti Datuk Seri Shahidan Kasim ni tidak habis-habis, tidak berhenti-berhenti hendak menjadi kerajaan mengikut pintu belakang, yang akhirnya merana adalah kita rakyat. Kerana apa yang berlaku dia akan menyebabkan satu kerapuhan politik sekali lagi, dan akhirnya kita akan ketinggalan begitu jauh. Jadi pilihan kita sekarang ni sebagai rakyat, kita dah menentukan undi kita ke arah mana. Harapan kita agar parti yang dah bergabung ni harus pertahankan gabungan ini sehingga 5 tahun. Biar kita ada kekukuhan ekonomi. Yang akan senang adalah rakyat. Jadi jangan kita sebagai wakil rakyat hanya pentingkan diri kita sendiri, yaitu kita menang, kita jadi menteri, dapat gaji besar, dapat jadi YB gaji besar, tetapi rakyat akan tertindas kerana perangai-perangai kita yang asyik melompat ke sana, melompat ke sini, kestabilan politik tak ada, akhirnya mengakibatkan ekonomi merundum jatuh, dan akhirnya rakyat terpaksa terima inflasi yang begitu teruk. Dan yang akan menerima akibat yang lainnya seperti PR daripada bank meningkat demi masa ke masa. Ini adalah satu yang merugikan. Jadi pada saya, Datuk Seri Shahidan Kasim, berhentilah dengan politik yang pada saya tidak menguntungkan masyarakat. Kamu asyik-asyik nak cerita nak ambil kerajaan. Perikatan Nasional cuma ada 73 kursi. Bagaimana kamu nak mencari lagi separuh daripada kursi itu? Jadi jangan buat kerja gila. Kalau Akta RUU Anti-Lompat Parti tak ada, kamu orang meluncuri sebahagian sini, sebahagian situ untuk apa? Jadi dia tidak memberi satu gambaran demokrasi. Hari ini, walaupun kerajaan perpaduan ini sudah terbentuk, saya rasa bersyukur kerana gabungan itu, mahu atau tidak, kita lihat tiada kerapuhan di situ. Jadi tak payah mimpilah Datuk Seri Shahidan Kasim ni. Sudahlah, jadilah ketua pembangkang ataupun jadilah pembangkang yang baik di parlimen. Dan hari ini, apabila dia sendiri hari ini dah jadi pembangkang, bolehlah kita tengok hujah dia sebagai pembangkang. So itu pencerahan saya. Sekian, terima kasih.